Zahid Hamidi dan Tokhmat wajar undur diri. Sepatutnya Tokhmat dan Zahid Hamidi sudah seharusnya undur diri dan tidak lagi terlibat dalam PRU 15. Tak bersih, wajar undur diri. Ismail Sabri lebih berwibawa kepelai kempen Barisan Nasional. Berdasarkan pengakuan Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya di Perhimpunan Agung MIC beberapa hari yang lalu, bukan saja dirinya yang diakui tidak bersih, tapi juga beberapa pemimpin BN lain termasuk timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Katanya, Muhammad atau Tokhmat adalah termasuk dalam senarai menunggu untuk didakwa. Dirinya yang sedang dalam perbicaraan mungkin mudah difahami apa yang tidak bersihnya itu. Tapi barangkali Zahid Hamidi juga tahu apa yang tidak bersihnya timbalannya itu. Kalau tidak, takkan beliau berani menyebutnya secara terbuka di depan kamera. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU 14 lalu. Bukan saja akan kena dakwa, tetapi juga Tokhmat yang namanya turut dalam senarai untuk didakwa sama. Bagi mengelakkan semua itu, Barisan Nasional mesti menang dengan dominan dalam PRU 15 akan datang. Itu kata-kata Zahid Hamidi dalam videonya yang sekarang ini tular di mana-mana, bertebaran hingga ke ceruk pedalaman kampung di seluruh negara. Dengan apa yang diucapkannya itu, yang semua orang faham bahwa beliau dan Tokhmat adalah tidak bersih. Kedua-dua mereka sebenarnya tidak patut lagi mengepelai kempen BN dalam PRU 15 kali ini. Zahid Hamidi ialah Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional, manakala Tokhmat adalah timbalan Presiden UMNO, timbalan pengerusi BN dan pengarah pilihan raya Barisan Nasional. Keberadaan kedua-duanya yang diakui sendiri tidak bersih oleh Zahid Hamidi itu pasti menjadi persoalan di mata pengundi. Lebih-lebih lagi jika mereka turut bertanding sebagai calon. Mereka bukan saja meletakkan Barisan Nasional dalam keadaan yang diragui. Bahkan dengan bertanding pula, ia menjadikan seolah-olah mereka ada kepentingan dalam kemenangan yang ingin dicapai BN, yaitu untuk melepaskan diri daripada pendakwaan. Oleh kerana video ucapan Zahid Hamidi itu sudah tersebar luas ke seluruh negara, selain rakyat di bandar dan separa bandar lebih dulu menontonnya, malah pengundi di luar negara juga dapat menontonnya. Ini dengan sendirinya meletakkan peluang kemenangan BN tidaklah lagi secerah seperti sebelum ini. Tidak ada pengundi mahu memberi undi kepada Barisan Nasional lantaran mereka sedar kemenangan yang dicapai hanya akan digunakan bagi mengelakkan diri kedua-dua pemimpin itu khususnya daripada sebarang pendakwaan. Bagi mengelakkan nasib buruk menimpa BN, Zahid Hamidi dan Tokhmat bukan saja tidak wajar bertanding lagi, malah wajib menyerahkan tugas mengepelai kempen Barisan Nasional bagi PRU 15 ini kepada Perdana Menteri sementara, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Sebagai Perdana Menteri sementara dan poster boy, Ismail Sabri mampu membawa lebih keyakinan kepada BN jika beliau diamanahkan memikul tanggungjawab tersebut berbanding Zahid Hamidi dan Tokhmat yang tidak bersih itu. Lebih berwibawa lagi, tidak seperti Zahid Hamidi yang masih ada kes mahkamah
dan dirinya diakui sendiri tidak bersih bersama Tukmat, Ismail Sabri sebaliknya tiada apa-apa kes yang mencalarkan image-nya. Sabudin Husin, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selari dengan amaran Zahid Hamidi di himpunan MIC, membebaskan Najib sepatutnya jadi manifesto utama BN. Aku pasti kamu semua sudah melihat video yang tular itu berkaitan dengan ucapan Zahid Hamidi dalam perhimpunan MIC apabila Zahid Hamidi mengatakan next U-turn, next is U-turn. Dia kata giliran-giliran seterusnya kepada Tokmat, kepada pemimpin-pemimpin MIC dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Apabila tular video itu, ramai orang menganggap, mempunyai persepsi, menyatakan bahawa tujuan PRU 15 diadakan adalah untuk menyelamatkan diri Zahid Hamidi dan geng-geng kluster mahkamah yang lain daripada pendakwaan di mahkamah. Sehingga ini telah menimbulkan satu reaksi terkesima daripada Mufti Perlis, sehingga dia menulis dalam tweet, beliau katakan, beliau risau, bimbang sekiranya Malaysia akan menjadi surga rasuah. Walaupun berada di penjara dan berstatus banduan, UMNO bahagian Pekan dilaporkan masih meletakkan Najib Razak sebagai calon dalam PRU 15 akan datang. Najib disenaraikan bersama 4 yang lain untuk bertanding di kerusi Parlimen Pekan. Keputusan UMNO bahagian Pekan yang dianggap pelik itu lantas membuatkan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menyindir agar mereka diberikan sesalinan buku perlembagaan negara. Peguam UMNO juga seharusnya memberi nasihat kepada UMNO bahagian Pekan, tambah Anwar lagi. Namun demikian, di sebalik itu diberitakan isu untuk membebaskan Najib tidak akan diletakkan sebagai sebahagian daripada manifesto BN dalam PRU 15 kali ini. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dipetik sebagai berkata, perkara itu tidak pernah menjadi perbincangan dalam BN. Katanya, BN tidak akan meniru seperti apa yang pernah dilakukan PH dalam PRU 14 lalu yang menjadikan pembebasan Anwar sebagai antara manifestonya. Lalu, di mana sebenarnya pembelaan UMNO dan BN terhadap pemenjaraan Najib? Bukankah sebelum ini UMNO dilaporkan begitu sedih dan kecewa dengan nasib yang menimpa bekas Perdana Menteri itu? Kalau sedih dan kecewa, kenapa tidak dibela Najib? Habis, untuk apa UMNO dan BN menang PRU 15 nanti? Sepatutnya, jika UMNO dan BN benar-benar sedih dan kecewa dengan pemenjaraan Najib yang kononnya dicampuri banyak elemen ketidakadilan, membebaskan bekas Presiden UMNO itu mesti menjadi antara agenda utama dalam manifesto yang akan dibentangkan kepada rakyat. Lagipun, menjadikan pembebasan Najib sebagai manifesto adalah selari dengan ucapan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di Perhimpunan Agung MIC baru-baru ini yang menekankan bahawa BN mesti menang PRU 15 akan datang untuk mengelakkan pemimpin-pemimpin BN daripada didakwa di mahkamah. Kalau BN kalah dalam PRU 15 nanti, nasib kita akan jadi lebih buruk daripada PRU 14 lalu, kata Zahid Hamidi. Bukan saja saya, Tokmat, Tan Sri Vicky, Saravanan, Wee Ka Siong, Hishamuddin, semuanya dalam senarai untuk didakwa, demikian antara amaran Zahid Hamidi. Untuk itu, Zahid Hamidi yang masih berdepan 47 kes perbicaraan di mahkamah memberi amaran BN tiada pilihan lain melainkan mesti menang dalam PRU 15 nanti. Tetapi, kenapa dengan kemenangan dominan BN yang begitu diharap-harapkan itu, hanya nama-nama tersebut saja yang ingin dibela? Mengapa Najib diketepikan? Bukankah kesalahan Najib juga berkaitan rasuah dan pecah amanah
sama dengan kebimbangan Zahid Hamidi terhadap kemungkinan pendakwaan dikenakan atas nama-nama yang disebutnya itu. Ini sudah tidak adil. Ini sudah tidak adil. Ataukah ini membayangkan jika selepas BN menang nanti, Najib akan terus dibiarkan berada lebih lama dalam penjara supaya yang berkuasa di luar tidak tergugat kuasa mereka? Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.